Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah kita bersama lagi insya-Allah dalam kuliah mingguan kita, dan hari ini bersempena dengan Maulidur Rasul. Berbetulan pula kuliah ni kita tangguhkan daripada semalam ke hari ni. Jadi mungkin ada hikmahnya, mungkin ada kebaikannya. Jadi kita harapkan sangat pertambahan viewer ataupun penonton-penonton, pelayar-pelayar kuliah mingguan kita ni, kuliah Fiqhus Salah, yang sebenarnya dijadualkan pada setiap hari Rabu setiap minggu, untuk kita memperhalusi, menghayati, memahami kuliah ataupun kefahaman yang khusus tentang ibadah salat. Berbetulan dengan Maulidur Rasul pada hari ini, hari yang kita sambut kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solat bukan perkara asing bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana solat merupakan anugerah terindah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun pernah menyatakan bahawa waju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk hati aku ni dalam solat. Jadi fiqhus salah, memahami ibadah salat sesuai untuk kita bicarakan pada hari ini insya-Allah. Kita akan bermula sebentar saja lagi. Jadi ada baiknya kita berselawat ke atas Nabi dulu sempena hari ini, dengan sama-sama kita melagukan lagu ini. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menyinari seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulakan pengajian fiqh salah pada tengah hari ini dengan lafaz yang mulia. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Seluruh barisan urus dia yang menjayakan program-program di maya Facebook PKIL KWSP ini, khususnya saudara Zamri dan seluruh rakan-rakan sejawatnya, juga seluruh warga KWSP yang bersama pada ruang ini, dan para hadirin penonton yang bersama melayari Facebook dan juga ruang khas ini untuk kita sama-sama hari ini memulakan pengajian Fiqhus Salah, yang merupakan pengajian mingguan setiap Rabu sebenarnya, tapi hari ini kita pindah pada hari Khamis atas sedikit kekangan. Jadi kita insya-Allah bakal bersiaran setiap minggu pada hari Rabu jam 12.45 tengah hari sebagaimana hari ini insya-Allah. Jadi untuk memulakannya, mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah Ummul Kitab ini kepada semua yang terlibat dalam merakamkan ilmu pengajian dan juga ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab Fiqhus Salah yang sedang kita telaah ini, khususan lahum
وهذه الجلسة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk berada dalam ruang ini, ruang yang dijanjikan rahmat, keampunan dan ketenangan untuk jiwa kita, dan juga ruang yang padanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas junjungan besar kekasihnya. Moga-moga semua ini memulangkan rahmat dalam kehidupan kita, keberkatan yang berpanjangan, seterusnya kita dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan. Alhamdulillah. Selawat dan salam juga kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut hari kelahirannya pada hari ini. Subhanallah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah datang sebagai lambang kasih Allah. Kasih Allah kerana kesian Allah, rahmat Allah, kasihan belas Allah pada umat manusia, Allah datangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, di sanalah kita merujuk, di sanalah kita berpandu untuk mendapat apa yang perlu dalam kehidupan yang sementara di dunia yang fana ini. Jadi untuk itu, pada hari ini insya-Allah kita bersama lagi untuk menyambung telaah kitab Fiqhus Salah, memahami ibadah salah, dan hari ini insya-Allah kita masuk membicarakan ilmu-ilmu fardu ain. Fardu ain, ilmu-ilmu kewajipan pada setiap individu, tak boleh tumpang orang lain. Fardu ain maksudnya. Ya, tak boleh anak kita tahu, mak kita tahu, kita tak tahu, tak boleh. Ya, kakak kita tahu, saya tak tahu, tak boleh. Yang tu fardu kifayah. Yang fardu ain, semua orang kena melengkapkan dirinya dengan ilmu fardu ain, yang khususnya berkenaan dengan sembahyang. Merujuk pada muka surat, ya, kitab kita, kitab Fiqhus Salah, ya, tulisan susunan Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Muhammad Al-Idrusi. Ya, jadi kita merujuk pada muka surat 44, berilmu sebelum bersembahyang. Subhanallah. Ramai di kalangan kita yang dah bersembahyang tapi tak ada ilmu. Macam mana nak berhenti dulu? Tak payah berhenti. Sembahyang kena terus sembahyang. Ya, sembahyang apa adanya kita, tapi tak cukup sembahyang tanpa ilmu. Sebelum anda bersembahyang, terlebih dahulu anda wajib mengaji dan belajar tentang ibadat yang anda akan laksanakan nanti, supaya ibadat yang dilaksanakan itu molek sempurna. Kalau tidak demikian, kemungkinan besar kemungkinan ibadat yang anda lakukan itu tidak sah. Subhanallah. Kalau tak sah maknanya tak valid, ya, tak pakar, ya, tak diterima atau rosak ataupun rendah nilai mutunya. Sembahyang ni apa? Kita dah bicarakan pada kuliah-kuliah yang lalu bahawa sembahyang ni merupakan hubungan langsung kita dengan Allah, munajat dan pengaduan hamba pada Tuhannya. Ya, tentulah benda itu benda besar. Maka tak wajarlah kalau persembahan kita tu tak cantik, cakap kita dengan Tuhan tak cantik, ya, berhubung kita dengan Tuhan hubungannya tak cantik. Bayangkan, sedangkan Tuhan kita ni ada Al-Khaliq, pencipta kita. Wajarkah kita persembahkan sembahyang puluhan tahun tanpa kesempurnaan, dengan penuh cacat cela, tak tahu pun betul atau salahnya. Ya, jadi kerana peri pentingnya ilmu, sebelum beribadat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Apa maksud imam? Ya, ilmu ni imam kepada amal. Imam ni duduk depan. Ya. Kan kita sembahyang ada imam kat depan. Jadi berilmu tu perlu sebelum beramal. Ya, jadi perlu kita pastikan kita mendapat imam yang betul. Ya, imam yang sempurna, imam yang sah salatnya, maka ilmu tu merupakan imam kepada amalan kita. Ya, sebagaimana kita memerlukan seorang imam yang mahir dalam mempersembahkan ibadah solat, maka dalam bersolat sebenarnya kita perlukan ilmu untuk jadi imam kepada amalan kita. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu makmumnya, pengikutnya. Ya. Jadi begitulah. Ramai orang yang telah pun mengerjakan solat tapi rupanya, ya, dia belum dipandu dengan ilmu yang betul. Subhanallah.
Jadi pastikan kita berusaha untuk memahami dan mencari masa untuk terus mengaji dan mengaji agar solat yang kita kerjakan ini sempurna. Ya, bukti cinta kita pada Nabi SAW, kita kena menghargai anugerah yang paling besar yang Nabi terima dari Allah SWT. Apa dia? As-salah. Sebab tu Nabi kata, wa ju'ilat qurrata aini fi salah, dijadikan penyejuk hati aku ni sembahyang. Kita sembahyang panas hati. Kan? Asyik nak marah dengan orang, imam lambat kita marah. Yang sebab apa? Sembahyang kita tak sejuk. Jadi tolong bersempena dengan Maulid Rasul pada hari ini, kita hargai kurniaan terbesar, mana tidak besarnya. Ya, syariat lain semua turun ke bumi melalui Jibril, tapi solat satu-satunya syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Muhammad dan umatnya. Muhammad dipanggil ke langit untuk terima anugerah. Macam orang terima anugerah kat istana kan, mana datang dengan posmen, mesti datang pergi istana. Begitulah hebatnya solat. Tapi malang sungguh bila mana solat yang kita kerjakan ini bukan solat yang tepat. Bukan solat yang penuh dengan ilmu dan panduan yang tepat. Jadi ini ada satu kemalangan yang besar dalam hidup kita. Petaka yang besar dalam hidup kita bila mana kita mempersembahkan solat tanpa ilmu. Teringat juga kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Apa dia kata? Al-amalu bila ilmin jununun, dia kata. Beramal tanpa ilmu ni gila, dia kata. Orang gila apa tuan-tuan? Orang gila dia tak tahu apa dia buat. Kita semayang, kita tak tahu apa yang kita baca tu maksudnya apa. Yang ni rukun ke, syarat ke, sunat ke, tak tahu. Asal buat je, kita gila. Bukan saya cakap, Imam Ghazali cakap. Ya, jadi takkan nak gila sama-sama. Dan biasanya amalan gila ni dia tak diterima kan. Orang tak kira amalan orang gila. Ya, wal amalu, dan Imam Ghazali sambung lagi nak jelas apa maksud dia kata gila tu. Wal amalu bila ilmin la yakun, dia kata amalan tanpa ilmu tu nothing, tak ada. Tak ada. Tindakan orang gila tak ada. Orang gila pergi restoran makan tak bayar, orang marah tak? Tak marah. Sebab gila. Sebab tak ada kira. Nak kira buat apa kat orang gila? Subhanallah. Takkanlah kita nak solat selama-lamanya macam orang gila. Tak wajarlah. Sebab kita tak gila. Cuma kadang-kadang gila-gila je lah. Jadi gila-gila dengan gila lain. Ya. Jadi marilah sama-sama kita memastikan kita ada ruang untuk mentelaah kitab solat. Ya. Merupakan anugerah terbesar untuk Muhammad. Ya. Kalau kita kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ustazah tadi sebelum pagi tadi pun dah bercerita macam mana untuk kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Ini bikathratis sujud. Rasul kata tolong aku untuk bantu engkau orang di akhirat dengan banyak sujud. Sujud yang tepat lah. Sujud kat situ maksudnya solat. Solat yang tepat. Moga-moga dapat kita persembahkan dengan istiqamah. InsyaAllah kita dipermudahkan sekarang ada kuliah online setiap minggu berkaitan dengan solat. Nabi SAW bersabda lagi, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Sungguhnya tidur di atas ilmu itu, tidur dalam keadaan berilmu, kita guna bahasa selendek lah. Ya. Tidur dalam keadaan berilmu itu lebih baik daripada solat dalam keadaan jahil, tak ada ilmu. Oh, tidur lagi bagus, tak payah semayang. Tak, maksudnya, tidur orang ilmu bukan dia tak semayang. Dia tidur tu berpahala. Berbanding pada orang yang semayang tanpa ilmu, kadang-kadang tak diterima, tak berpahala. Sebab apa? Tidur orang berilmu, tidurnya ada hajat, ada niat, ada keperluan. Maka bersama dengan ilmu yang dia ada, walaupun dia tidur, dia niat, nanti aku tidur ni untuk mencergaskan badan aku, untuk bangun, berkehidupan, mencari nafkah, beribadah dan sebagainya. Itu maksudnya. Sedangkan orang jahil, kalaupun dia beribadah, dipenuhi dengan riak, dia tak faham, kadang-kadang dia menangis tapi tak kena tempatnya, kadang-kadang dia berdoa tapi dia tak tahu apa yang dia nyatakan. Jadi sebab itulah beruntung orang berilmu, sebab semuanya dikira dengan ilmunya. Jadi kita semua sedang berusaha. Berilmu bukan mesti sampai jadi orang alim, jadi ustaz, jadi ulama besar, tak. Ilmu dah kita bicarakan adalah untuk jadi nur, cahaya yang boleh menyuluh laluan hidup kita, menyuluh ibadah salat kita. Selain itu semua, dengan ilmu membuatkan seorang itu merasa benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu kita kenal Allah. Kita tahu Allah ada sifat murka, marahnya, di samping rahmatnya yang begitu luas. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 28 ni, Allah kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama ni
Dalam bahasa Arab maksudnya hanya sesungguhnya, bukan sesungguhnya, hanya sesungguhnya. Sungguh hanya kumpulan ini maksudnya. Kalau bahasa Melayu kita nak faham maksudnya sungguh hanya ini saja. Ya, yang takut kepada Allah, ya, hamba-hambanya. Ya, ibadihi itu jamak, plural dia abdihi. Ya, al-ulama ni sifat dia. Yang ada ilmu, bukan mesti jadi ulama, tak. Ya, hamba-hambanya yang berilmu maksudnya ayat ini, surah Fatih 8. Ya, yang takut pada Allah. Sebab apa nak kena takut? Sebab nilai kehambaan kita bila mana ada rasa khauf pada Allah. Ya. Kalau sembahyang tanpa rasa takut, itu yang kita buat cincai je, buat tak kisah pun. Kan hamba tu ya duduk di antara dua rasa khauf dan raja. Takut, ya, amalan aku ni tak sempurna, banyak kekurangannya. Raja apa? Harap agar bersama kekurangan yang ada, aku dah usaha, Allah juga terima. Jadi perlukan rasa khauf ni. Dan nak bangkitkan rasa takut pada Allah ni rupanya dengan ilmu. Ya, baru kita dapat besarkan solat, baru dapat kita persembahkan ibadah dengan tepat. Perasaan takut kepada Allah akan menimbulkan rasa hebat padanya, keagungan Allah, kebesaran, ketinggian, kemuliaan dan kekudusan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Yang kudus ini maksudnya Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dari perasaan takut itulah akan menghasilkan khusyuk, yalah. Rasa yang bercampur baur, ya, terhadap Allah, maka kita sibuk melayan perasaan itu. Itulah khusyuk. Tapi kalau tak ada ilmu, mana mungkin perasaan-perasaan itu akan datang pada kita? Maka kosonglah ibadah kita, ya. Jadi sebab itulah dengan ilmu lah kita dapat menyuruh, ya, amal ibadah kita agar dapat kita laksanakan dengan tepat. Dengan perasaan takut itulah akan menghasilkan khusyuk yang merupakan hal yang amat penting sekali dalam solat seorang hamba Allah yang mahukan kemenangan dunia akhirat. Sebab Allah janji kan, sepatutnya orang beriman dia patut dah dapat kejayaan, kemenangan. Jaminan tu daripada Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh confirm. Ya, telah berjaya orang-orang yang beriman itu, Allah kata. Cuma Allah explain antara ciri utama dan ciri pertama orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yalah, kita dah percaya Allah sebagai Tuhan. Kita dah percaya hari kebangkitan. Kita dah percaya ada cerita dalam kubur. Kita dah percaya ada azab syurga, ya, azab neraka dan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama rasa itu patutnya dia membawa untuk kita ingat Allah dalam solat. Maka andai kiranya kita dah jadi orang beriman tapi sembahyang tak khusyuk, ya, puncanya apa? Ilmu tak cukup. Ya, tak dapat merasakan kehebatan solat, tak dapat menyempurnakan solat dengan tepat. Maka sebab itulah kena usaha terus belajar dan belajar. Sampai bila? Sampai mati kita kena belajar. Ya, setiap guru yang mengajar walaupun dengan kitab yang sama, pasti ada pendekatan baru yang kadang-kadang dia serasi dengan kita. Ini bukan laman saya lah. Ya, tuan-tuan belajar 2-3 kitab yang berbeza dah tentu berbeza inputnya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan belajar dengan, ya, belajar pada satu kitab tapi dengan guru yang berbagai macam, ya, tuan-tuan akan dapat satu benda yang kadang-kadang guru ni, bab ni serasi dengan jiwa saya. Begitulah barakah ilmu tu. Jadi jangan pernah jemur kata, kitab ni saya dah ngaji dah. Tak, ya, kita kena terus belajar. Sebab tu pujukan Rasul bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, bukan saja kita dapat ilmu, dapat ketenangan, dapat maghfirah, doa malaikat keampunan, ya, dapat sakinah, dapat ketenangan, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita selesai jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana kita dah bercerita tentang keperluan berilmu sebelum beramal, maka kat sini kita bahaskan pula apakah ilmu yang utama berkaitan dengan ibadah sembahyang. Nak sembahyang ni ilmu apa yang kena ada? Ni asasnya semua orang kena rakam dan hafal betul-betul, ingat betul-betul. Ya, apa yang kita nak buat. Ya, bahawa kita kena tahu bahawa, ya, bila nak sembahyang ada ilmu yang berkait dengan sembahyang perlu kita kuasai betul-betul. Setiap orang yang mahu menunaikan sembahyang adalah berkewajipan. Wajib artinya siapa tak ada tak usah berusaha mempelajari 4 jenis ilmu, ya, yang menjadi fardhu ain ke atas dirinya, yang dia tidak boleh mewakili kepada orang lain untuk mempelajari bagi pihak diri. Tak boleh. Tak apalah, bab ni anak saya dia dah belajar, cukuplah, nanti saya tumpang dia. Tak boleh. Ya, hantarlah anak sekolah tahfiz sekalipun, tapi kalau bab 4 perkara tentang solat ni kita tak dapat kuasai dengan betul, maka kita masih dikira berdosa. Sedangkan kita punya masa.
Allah beri kita panjang usia. Ya. Tapi kita masih leka dan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, layakkah kita berkehidupan sebagai hamba Allah, liar begitu, sedangkan kewajipan-kewajipan asas untuk memperbaiki hubungan langsung kita dengan Tuhan tidak kita indahkan. Okey, jadi apakah ilmu-ilmu itu? Ya, ilmu-ilmu itu adalah yang pertama sekali ilmu tauhid. Ya, mengesakan Allah, tauhid daripada perkataan satu, wahid satu kan. Tauhid mentauhidkan, mengatakan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ilmu fiqh, ilmu kefahaman tentang ibadah yang sedang kita buka kitabnya ni. Ni bahagian kedua. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu akhlak dengan Allah. Ialah seorang yang bersembahyang, kalau dia tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak merasakan kebesaran Allah. Dia tak rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa Allah Maha merahmati bersama kekurangan dia. Dia tak kenal Allah, dia marahlah. Allah ni kerja nak marah aku je. Kalau tak betul kau masuk neraka. Tak, Allah bukan begitu. Allah Maha Pengampun. Raufum bil ibad, sangat kesian pada hamba-hambanya. Ni cerita tasawuf. Cerita akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu juga kita kuasai. Dan juga ilmu tajwid. Ialah nak baca tu siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, dua-dua izhar. Dua-dua kena baca dengan jelas, nun mati kena baca dengan jelas, mim mati kena baca dengan jelas. Nak tahu macam mana tu kalau tak mengaji ilmu tajwid? Kan? Satu izhar halqi, satu izhar syafawi. Izhar halqi, izhar pada halqum, huruf halqum ain tu. Mim bertemu dengan ta huruf syafawinya jelas, tutup ta. Itulah ilmu tajwid. Sebab dia berkait rukun solat antaranya Fatihah. Itu adalah Al-Quran kena ditajwidkan. Jadi 4 ilmu asas dalam nak memperkemaskan, menyempurnakan ibadah solat, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu tajwid. Ramai di kalangan kita alhamdulillah, jangan biar sampai dah umur 60 lebih masih tak boleh baca Al-Quran dengan betul. Malu apa? Ada orang malu. Dia pun tak mau. Dia tak mau belajar sebab apa? Takut orang gelakkan dia. Tuan-tuan, apalah banding gelak dengan kena sebat kat kubur. Azabkan neraka yang lama. Tak ada perlu malu. Dan hari ni banyak orang dah tak malu buat benda-benda yang tak senonoh pun. Jadi kita buat benda baik, kita malu. Tak tepat sangat. Teruk sangat cara berfikir kita. Betulkanlah mentaliti kita. Pergi belajar. Pergi je belajar. Cari guru-guru, jumpa Pak Imam, cek Fatihah kita, bacaan Al-Quran kita. Kalau perlu ambil Iqra', bacalah hingga Iqra' pun. Dan kena tunjuk pada rakan-rakan aku belajar Iqra' ni. Memang aku tak erti baca Quran. Nanti akan ada orang-orang yang ikut langkah kita. Dan itu jadi saham pahala untuk kita mengajak orang kepada Al-Quran, kepada ilmu. Jadi kena berani tuan-tuan hari ni untuk buang semua tanggapan-tanggapan yang tak tepat dalam hidup kita. Kita dah tak ada masa banyak. Masa semakin mencemburui kita. Entah esok entah lusa Allah panggil kita, kalau tak sempat kita melangkah ke ilmu, ke dalam daerah medan ilmu, maka kita terbiar jauh dari fisabilillah. Ingat Rasulullah pernah pujuk kita melangkah ke majlis ilmu ni dikira fisabilillah dah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia dikira fi sabilillah sehingga dia kembali. Dia kena banyakkan langkah-langkah fi sabilillah ni dengan cara mudah untuk ilmu je. Online, buka Facebook macam ni. 4 ilmu tadi, tauhid. Pastikan akidah kita tepat. Fiqh, ini fiqh salah ni. Faham betul-betul. Fiqh ni dalam bahasa Arab maksudnya faham. Ilmu kefahaman. Nak solat, faham tak? Dah faham dah takdir solat. Faham tak macam mana nak buat bacaan Fatihah? Faham tak takbiratul ihram tu apa? Dah faham semua tu. Tahiyat ni faham tak dia apa? Bacaan-bacaan solat tu difahami tak maksudnya? Itulah fiqh. Yang ini kitabnya. Tak apa, yang bab ni kita ajar. Yang ketiganya ilmu tasawuf, yang keempatnya ilmu tajwid. Ilmu-ilmu diwajibkan mempelajari kerana ia mempunyai kaitan langsung, rapat. Tak boleh dipisahkan sama sekali dengan ibadah sembahyang. Setiap orang nak sembahyang, dia kena betulkan dia punya akidah dia. Dia kena ada ilmu fiqh solatnya. Dia kena betulkan akhlaknya, adabnya dengan Tuhannya. Hatinya. Sebab tasawuf ni cerita hati.
rasa hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena juga memperbetulkan lisannya ketika menuturkan ayat-ayat yang dibaca ketika solatnya. Jadi 4 ilmu ya. Pastikan ya kita dapat mengusahakan dan menyempurnakan tuntutan ini. Dengan ilmu tauhid, seorang itu dapat ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah artinya kenal Allah. Dia benar-benar kenal Allah yang disembah dan dalam sembahyangnya. Sebab ada orang sembahyang tapi dia tak rasa dia ada Allah. Justru dia menunaikan sembahyang dengan penuh rasa kasih. Mana tidak kasih? Kasih pada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan kita ni ya, bersama dengan sifat yang lain. Sebab Tuhan kita ada satu sifat Ar-Rahman, tuan-tuan. Apa maksud Ar-Rahman? Ya, nak ceritalah supaya tuan-tuan dapat sikit perasaan kasih pada Tuhan ni. Ya, Ar-Rahman ini dengan Ar-Rahim, kalimah asalnya sama, rahima, yarhamu, ya, Rahman, dan juga jadi Rahim. Sebab huruf asalnya Rahamim. Cuma Rahman ya ditambah 2 huruf. Rahamim, alif, nun. Ada alif tu, cuma ditanda dengan mat je lah pada Rosam Osmani. Sebenarnya ejaan dia macam fa'lan juga. Ya, fa'lan, fa'ain, lam, alif, nun. Raha, mim, alif, nun. Wazan ni sama. Ditambah 2 huruf. Dan rahim pula. Raha, mim ditambah di antara ha ya, dengan mim itu huruf ya. Tambahan 1 huruf. Dalam keadaan bahasa Arab, ya, setiap penambahan huruf, dia menambah luas maksud. Sebab tu perasan tak? Rahman dengan Rahim ni diterjemahkan dengan macam-macam terjemahan. Dengan nama Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Macam-macam terjemahan kan. Sebab memang Rahman dan Rahim asal maksudnya kasih sayang. Kasih dan sayang. Cuma Rahman ini ya, dia sifat Allah kasihnya yang tidak berbelah bagi dan tidak dia umum, dia tidak ada pengkhususan. Sebab itu perasan tak, dalam kehidupan kita ni ada orang yang tak solat pun masih dirahmati Allah, masih disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dia dapat rahman Allah. Rahman. Ya, Rahman ni maksudnya kasih sayang Allah yang meliputi semua hamba-Nya, tak kira yang muslim, yang kafir, yang taat, yang derhaka, yang saleh, yang fasik, semua dapat nikmat. Perasan tak hari ni orang tak sembahyang pun makan nasi. Kan? Tapi kat akhirat tak dapat dah macam tu. Itu Rahman. Sebab itulah ulama Nusantara, orang Melayu menterjemahkan kalimah Rahman yang maksudnya asalnya kasih tu dengan maksud pemurah. Pemurah kat situ sebab apa? Allah tak kira ya berapa ramai orang kutuk Allah, pijak Al-Quran, ya, buat maksiat tak henti-henti tapi tetap beroleh kehidupan, keselesaan di dunia sebab Allah ada Ar-Rahman. Ya. Dan tetapi jangan lupa bahawa bersama Ar-Rahman Allah ada Ar-Rahim. Ya, tambahannya 1 huruf saja sebab maksudnya dia lebih eksklusif. Ya, ini kasih Allah, sayang Allah yang lebih menjurus khusus untuk orang beriman dan akan terbukti jelas nanti Ar-Rahim ni di akhirat. Maka pastikan hidup kita bukan hanya sekadar ya bernaung Rahman Allah. Sebab apa? Kalau hidup dengan Rahman Allah, orang-orang bukan Islam pun hidup di dunia dengan Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita perlu mencari sampai hidup ni dinaungi dengan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rahim Allah ni khususiah, eksklusif, ya, hamba-hambanya yang akan berpanjangan rahim ini sampai di akhirat dengan habuan syurga yang kekal abadi nanti. Itu maksud saya. Bila akidah kita tepat, kita kenal Allah dengan nama-namanya. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, sebab hati kita. Sebab macam mana? Sebab kita harap, ya Allah, adakah aku ini hidup di dunia ini dapat sembah Engkau dengan Rahman Kau je, ya Allah. Ya. Ataukah aku ni, ya, Engkau dah rahmati dengan rahim-Mu, ya Allah. Ini hebatnya bahasa Arab. Ya, tuan-tuan. Jadi bukan kosong-kosong Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun kata dasarnya sama, tapi dia mengandung maksud yang sangat luas berbeza dan membawa perasaan yang besar dalam jiwa orang yang fahami. Ya. Dan insya-Allah kita akan sampai dalam kitab nanti, ya, di hujung bab nanti kita akan temui bab memahami bacaan-bacaan dan perlakuan dalam solat. Maka sembahyang orang yang penuh faham fiqh solatnya, dia akan dapat dinikmati. Ya, penuh rasa, penuh penjiwaan, dan itulah solat sebenarnya.
Itulah solat sebenarnya. Ya, justru dia menunaikan sembahyang dengan penuh rasa cinta kasih, penuh rela, penuh harap, ya, dan nikmat sekali. Malahan dia merasa tidak cukup dengan sembahyang fardu saja, lalu dia tambah lagi dengan amalan sunat. Itu yang baginda Rasulullah SAW dapat. Itu yang para sahabat semua dapat. Kita belum dapat. Sebab apa? Kita tak melalui proses asasnya, iaitu memahami ibadah salat. Selain itu, dia merasakan bahawa dengan penuh kesedaran bahawa tanpa alpa dan lalai, bahawa segala perbuatan dan segala bacaan dan semua bentuk gerak-geri dalam lintas hati dalam sembahyangnya sedang disaksikan, dilihat, diperhati dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kan dengan ilmu tauhid kita tahu Allah basir. Allah bersifat dengan sifat basar, Allah sama', kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an. Ya, dan sifat sami' Allah tu didengar, hasab bisikan hati kita pun didengar. Ya, melihat Allah ni melihat semua gerak laku kita dan apa yang terlintas dalam hati kita pun dia nampak. Subhanallah. Sebab tu kena belajar ilmu tauhid, ya. Dengan itu mengerjakan sembahyang dengan sebaik-baik mungkin, dapatlah khusyuk dan hadir hati menghadap Allah Subhanahu wa taala sebab dia rasa dia diperhatikan. Ya, kita kalau kita perasan kita diperhatikan, macam mana gerak laku kita. Macam inilah satu contoh yang mudah, tuan-tuan. Ya, kita duduk dalam satu bilik berkaca dan kita tahu bos kita kat luar tu sedang memerhatikan kita. Macam mana gerak laku kerja kita? Ya, bos kata saya nak tengok awak bekerja dalam masa sejam, saya tunggu kat luar. Ya, dan cermin kaca ni semua tembus. Ya, awak tak nampak saya nampak awak. Macam mana gerak kerja kita? Allahu akbar. Nak senyum pun kontrol. Nak batuk pun. Tapi perasan tak? Ada orang dalam sembahyang dia batuk. Acum. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak rasa. Menggaru sampai macam ni sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tak rasa. Allah tengok dia. Rasa itu tak muncul. Sebab apa? Akidah dia, tauhid dia tidak kuat. Nah, ilmunya tak ada. Jadi sebab itulah perhalusilah. Ya, semua ilmu-ilmu yang perlu kita halusi dalam menyempurnakan solat ni. Adapun orang yang kurang makrifatnya dengan Allah, maka dia hanya bersembahyang pada zahirnya dengan batang tubuhnya saja, pada hakikatnya hatinya ya bermain wayang saja, berlakon je. Dan bukan orang lain ya tuan-tuan, kitalah orangnya. Tak payah cakap orang lain Kitalah orangnya yang hari-hari sembahyang ada Allah, tapi batang tubuh saja, hati kita ke mana, baca apa-apa, baca je macam orang berlakon. Ya, skripnya ada, tapi kadang-kadang tak dijiwai. Tapi tak dapat anugerah lah pelakon-pelakon macam tu tak. Pelakon-pelakon yang watak sedih tapi tak boleh mengeluarkan air mata, tak dapat anugerah. Macam tu juga orang yang bersembah Allah tanpa rasa, tanpa jiwa, tanpa hati, tanpa khusyuk, dia tak dapat aflahal mu'minun, kejayaan dalam hidupnya di dunia apatah lagi di akhirat. Kemudian kita tengok pula ya, dekat ilmu fiqh, ilmu kedua yang kita sedang teladani, telaah ini. Ya, seorang yang dapat mengetahui hukum hakam berkaitan dengan ibadah sembahyangnya. Jadi kita tahu hukum ni boleh, tak boleh, bergerak 3 kali, tak boleh. Ya, garu banyak-banyak dengan satu jari makruh, Allah tak suka walaupun boleh. Tu hukum lah tu. Kan? Ya, sembahyang kena ngadap dada ke kiblat. Jadi beri salam pun nanti jangan Assalamualaikum warahmatullahi, dada dah. Sedangkan sembahyang berakhir dengan salam. Sebelum habis sembahyang dada dah baling pada kiblat. Ada orang buat. Sebab apa? Itu hukum hakam. Sah tak sah? Ya. Imam beri salam Assalamualaikum, kita dah beri salam sama. Sedangkan mengikut imam ni kena sempurna imam bergerak baru kita bergerak. Kita masbuk pun kita bangun, imam sebelum sempurna beri salam kita bangun dah, tanpa niat mufarakah, tak sah tu. Tu jauh dah Zat. Jauh sangat cerita tu. Tapi nak ceritanya banyak sangat ilmu yang berkait dengan solat yang perlu kita hadami, yang perlu kita fahami dan kita grab untuk memastikan solat kita tepat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak banyak masa dan kita memang dah peruntukkan setiap minggu kuliah ni ada. Saya dan Brother Zamri kita berusaha agar memastikan kuliah ni setiap minggu ada untuk bantu melengkapkan keperluan fiqh kita dalam solat. Ini perjuangan hidup kita tuan-tuan. Ya, tak layak kita ngada Allah dalam tanpa ilmu, tak layak. Ya, sampai bila Allah beri kita kehidupan ni panjang masa dah. Ya, Allah biar kita dengan macam-macam benda. Allah bagi kita bebas. Tapi time ngada Allah takkanlah kita persembahkan. Hanya wayang kosong. Ya, bukan hubungan langsung.
yang penuh rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Insya-Allah ilmu ni akan bermanfaat selamanya, ya Puan Nur Haizat. Dengan ilmu tasawuf, seorang dapat menghindari keburukan hati. Ilmu ketiga yang kita bicarakan keperluan dalam solat ini, ya, sebab apa? Ada orang sembahyang tapi penuh rasa, orang tengok aku. Dia kat situ dah cedera dah ibadahnya, ya. Allah tak terima. Siapa yang dalam hatinya ada selain Allah dalam ibadatnya, ya. Riya, ujub ni perasaan bagus. Yalah, memang kita buat bagus. Masalahnya jangan perasaan bagus sebab apa? Yang bagus tak bagus nilaian ni Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu kita buat benda betul cukup, tapi tak boleh rasa ujub. Ujub ni maksudnya dalam asal perkataan ujub ni ajaib. Rasa pelik pada diri sendiri. Nak pelik apa? Ya, banyak orang sembahyang lebih hebat daripada kita. Tak rasa ujub lah. Tak rasa pelik. Macam mana aku boleh jadi macam ni? Hebat betul aku. Tu perasaan tu. Tepis perasaan tu. Engkau siapa? Buat benda kecil macam ni. Maka tepis semua rasa riak dan ujub tu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, melainkan semuanya dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha besar. Bahawa tidak ada aku dalam ibadah kita, melainkan ini semua izin kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nafi pada ujub ni akan rasa hamba. Jadi tengok rakan yang belum sembahyang pun kesian, ya Allah, Engkau bagi aku sembah Engkau tapi Engkau belum bagi dia sembah. Kurniakanlah. Bukan menyampah. Orang ujub dia akan lahir bersama dengan rasa ujub, dia akan menyampah kat orang tak sembahyang. Dia rasa, ya, jijik pada orang tak sembahyang. Tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh rasa begitu pun. Kalau Rasulullah berperasaan begitu, Rasulullah tinggal semua orang yang sembah berhala tu. Rasulullah yang tegur doakan kehancuran. Tapi Rasulullah pujuk dan doa. Kita kena doa. Ya, rakan-rakan kita yang belum dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hasad, dengki, ya, dan sifat-sifat keji yang lain yang semua merosakkan sembahyang tapi dengki dengan orang. Ya, macam mana tu? Tengah sembahyang dengar imam baca agak tu, imam ni baca slang Melayu sangat. Ya. Bunyi pun nipis je makhraj semua, tak ada tafkhim pun. Tu penyakit tu. Ya, sebab kita tak menjaga hati kita. Sembahyang yang penting sah. Yang makhrajnya tepat. Ya, hukum tajwidnya betul. Nak jadi Arab betul macam mana? Memang dia duduk kat situ. Kan? Duduk kat kampung Jawa puluhan tahun. Pergi Mekah pun pergi umrah je. Memang tak boleh slang Arab. Jadi jangan sampai begitulah. Ya, jaga perasaan hati kita. Sebab bila mana ada benda-benda begitu, Allah tak akan terima ibadah kita. Rugilah kita. Kemudian yang keempatnya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni asal perkataannya jayyid lah. Jayyid ni baik. Tajwid memperbaiki. Ya. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Ya, sepakat mufassir mengatakan bahawa tartila itu maksudnya tajwid. Bacalah Al-Quran dengan hukum tajwid. Quran memang bahasa Arab, tapi bahasa Arab lain. Ya, bahasa Arab bila cakap, ya, ana ji'tu min rembau. Tapi dalam bahasa Arab kalau disebut min rembau tak adalah idgham, tapi dalam Quran min rabbikum tak boleh jadi tak boleh baca dengan mir rabbikum, min rabbikum dikena baca mir rabbikum. Itulah tajwid. Jadi tajwid ni hukum lain, kaedah bacaan Al-Quran yang perlu dikuasai. Memang membaca Al-Quran dengan bertajwid ni fardu ain, belajarnya fardu kifayah. Tapi kalau ada orang lahir-lahir terus baca Quran dengan tajwid, okey. Dan realitinya kalau kita orang Melayu memang membaca Al-Quran dengan bertajwid itu merupakan tuntutan yang perlu dipelajari, ya, baru kita dapat. Apa yang nak kena betul? Sebutan hurufnya. Kita orang Melayu tak ada huruf tha, tak ada. Ya. Kal farashil mabthuth. Tha tu. Tak ada orang Melayu mabsus jelah dia. Huruf zal tak ada. Siratal ladzi. Berapa ramai kita hari ni baca siratal lazi. Dia bukan z, dia z. Beza kan huruf, ada huruf zal dengan zai. Cara logiknya tuan-tuan, kalaulah dua huruf tu bunyinya sama, zai bunyi z, zal bunyi z juga, forward nak buat dua huruf. Kan? Eja makan. Pakai M ke pakai N ujung dia? Boleh lah dua-dua saat. Makam pun makam, makan pun boleh.
tak musabah lah. Ya. Jadi walaupun tuntutan belajar ilmu tajwid fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain. Maka secara tak langsung bagi orang yang tak dapat tanpa belajar, dia wajib belajar. Makhrajnya, ya, tempat huruf keluar ha tu macam mana, ha macam mana. Ya, jadi kalau tak mengadap, tak ngaji, tak lepas itu. Ya. Ada ra tebal, ra nifis, ra, sira, tak boleh baca sirat alladhi. Huruf tebal, huruf istitalah, ada huruf dad. Macam-macam benda yang perlu kita kuasai sebab ini merupakan kewajipan ainiyah, kewajipan individu setiap kita. Panjang pendeknya kan. Kan dulu kita kena titik dulu. Ya, bayar mati data bayi non data nak kami mati depan kom bayi nakom zas kali tok guru libah. Panjang apa bayi nakom. Jadi kena libah dah. Sebab bahasa Arab memang panjang pendek pun dikira dan dia merubah maksud. Dia sangat merubah maksud. Ana qadimun, maksudnya saya datang. Ana qadimun, saya sedia kala. Jauh beza tu. Ya, qadim ni sifat Allah. Tapi qadim mendatang. Kan beza tu. Panjang pendek. Orang Melayu tak ada masalah. Saya nak makan. Saya nak makan. Sama kan? Ada masalah? Tak ada masalah. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh. Ya, sebab tu kena dikuasai ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah. Kemudian bersama dengan ilmu yang empat ni ada ilmu pelengkap kepada ibadah sembahyang, iaitu ilmu bahasa Arab. Ialah nak faham apa yang kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu bahasa Arab. Tak apalah. Kalau kita tak sempat nak belajar bahasa Arab secara keseluruhannya, cukup kita kuasai bahasa Arab dalam sembahyang kita. Insya-Allah dalam kitab ni ada. Ya, ada, kita bicarakan nanti. Panjang umur, doalah kita dapat istiqamah setiap minggu, insya-Allah boleh habis. Ya, dan dah ada pun masjid dan surau yang dah menghabiskan kita ini. Artinya bukan tak boleh habis, boleh habis kalau setiap minggu lah. Kalau sebulan sekali, payah jugalah nak cerita. Okey, ilmu bahasa Arab. Sebab apa? Dengan ilmu bahasa Arab dia dapat faham apa yang diucapkan. Sami'allahu liman hamidah. Maksudnya Allah nak dengar siapa yang nak puji dia ni. Sebab tu kita sebut Rabbana lakal hamd. Kita berdoa, ya Allah, ya untuk engkau segala pujian ni, wahai Tuhan kami. Itu rasa tu timbul tak? Perasaan tak? Apa yang saya cakap tadi bila saya terjemah, sebab kita faham, maka perasaan tu timbul. Maka kita pun nak mengucapkan pujian tu sebab Allah nak dengar. Rabbana lakal hamd tu tak boleh kita tak ucap sebab kita rasa nak puji Allah. Sebab tu ada para sahabat yang tambah lagi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sebab dia orang Arab, dia faham. Bila Rasul kata sami'allahu liman hamidah, Allah nak dengar siapa nak puji dia ni, dia sambung Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami untuk engkau segala pujian, hamdan pujian kathiran yang banyak, mubarakan tayyiban yang indah harum mewangi, mubarakan fi penuh keberkatan padanya. Tu orang faham. Sebab kita tak faham tu yang sembahyang laju tu. Itu yang penuh resah. Ilmu bahasa Arab. InsyaAllah sampai masanya. Seorang itu seharusnya tidak merasa putus asa sekiranya dia tidak mampu mempelajari bahasa Arab untuk melengkapkan ibadah sembahyangnya. Dia sebenarnya masih berpeluang dan mampu berikhtiar dengan melengkap menyempurnakan ibadah sembahyang dengan cara mempelajari makna dan maksud bacaan sembahyang ini. InsyaAllah. Sampai masanya kita berbicara tentang bab ini insyaAllah. Kita akan tahu semua maksud at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Tu apa benda tu? Sebenarnya at-tahiyyat tu salam penghormatan. Kita duduk bersimpuh depan Allah tu, kita sedang macam seorang hamba rakyat menghadap sultan, menghadap raja, dan duduk bersimpuh tu pasal tak? Duduk sopan tu. Sebab tu jari pun kena tepat, duduk kena rapat jarinya dan diseparas dengan lutut. Duduk sopan depan raja. Tapi sebab kita tak faham apa maksud perlakuan itu dan kita tak faham ucapan yang kita tuturkan, kita cakap dengan Tuhan saban hari, ya, maka sebab tu sembahyang kita tak ada rasa. Dan kita tak dapat persembahkan yang sebaik-baik persembahan. Maka insya-Allah, ya, kita bersama. Saya kempen banyak kali ni untuk tuan-tuan tetapkan jadual setiap Rabu 12.45 tengah hari atau pukul 1 kalau kita ajaklah. Kalau dah waktu berjabat nanti boleh berjalan macam biasa. Kalau online 12.45. Kalau waktu berjabat kita mula pukul 1 tengah hari lah. Jadi tolong pastikan kita bersiaran selama, ya, dan war-warkan panjang-panjangkan sebab kuliah ni masih belum masuk hukum fiqhnya, masih introduction. Ya.
Dan insya-Allah kuliah akan datang ni baru cerita bab taharah. Jadi masih mula masih intro. Ni rangsangan mula. Dia sebenarnya masih berpeluang untuk berusaha untuk memahami ibadah solat ini, cara bacaan-bacaannya dan pelakuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat ni soal yang saya suka. Dulu saya suka berceramah tentang ayat ini sahaja. Ayat pujukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang yang baru nak mula melangkah mendekat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan faham tak? Kita yang baru nak mula belajar kan? Baru nak mula betulkan solat ni, Allah dah suka dengan kita. Ada satu hadis kursi Allah cerita, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang cuba mendekat dengan aku ni dengan kadar sejengkal aku akan datangi dia, sambut dia dengan kadar sehasta. Sehasta ni 3 kali ganda daripada sejengkal. Begitu Allah dia responsif sangat dengan hamba dia. Kita je tak nak datang. Cubalah peruntukkan sikit masa untuk ilmu agama, insya-Allah kebaikan demi kebaikan, rahmat Allah tu mendatangi hidup kita. Kerisauan, ketidakcukupan, keresahan, masalah semua akan berkurangan dengan keberkatan rahmat Allah atas sudi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak jauh dari Allah? Yang terusaha kita nak mendekatkan dengan Allah, fahami ibadah solat. Insya-Allah sembahyang kita lebih berkualiti dan lebih khusyuk. Firman Allah Azza wa Jalla ni surah Al-Ankabut, surah Lebah ayat 69. Allah kata apa? Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jahadu ni daripada al-juhdu. Mujtahid orang yang bersungguh-sungguh. Sebab tu ulama-ulama yang mengeluarkan hukum tu dipanggil mujtahid. Sebab apa? Dia berusaha bersungguh-sungguh mengeluarkan hukum. Sebab tu walaupun dia salah, dia tetap dapat 1 pahala. Yang betul dapat 2 pahala. Sebab mujtahid ini orang yang Allah suka. Sebab tu dalam ayat ni Allah juga sebut, sungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami. Dan Allah gunakan kalimah jahadu. Jahadu ni, kalau kita perasan, dia bina mufa'alah. Bina mufa'alah maksudnya bina kata bahasa Arab yang menunjukkan timbal balik. Ada feedback lawan. Jahada yujahidu mujahadah. Pernah dengar kata kalimah mujahadah kan? Inilah ayat dia. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, Allah kata. Mana tak mujahadah? Ingat menuntut ilmu tak boleh mujahadah. Tuan-tuan nak tinggal ni. Tadi kita punya viewer alhamdulillah makin meningkat. Saya risau makin kurang. Jadi alhamdulillah, tahniah tuan-tuan masih bertahan. Sebab nak menuntut ilmu kena mujahadah. Waktu tengah hari makan nasi sedap kedai mamak dengan member-member. Tapi ada kuliah, kena lewatkan sikit, korbankan sikit makan kita yang sedap tu. Lambat-lambat kat kantin kan lauk habis. Mujahadah lah. Allah, kita dah lama dah makan, dah 50 tahun makan nasi. Takkanlah kerana ilmu kita tak boleh tinggalkan lauk ikan goreng special, ikan bakar yang kita impikan tu. Hanya kerana nak mempertahankan selera kita dan meninggalkan keperluan solat kita. Ini mujahadah. Mujahadah walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, ni janji Allah. Lam kat situ lam taukid dia panggil. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Sebab tu orang yang menuntut ilmu ni, dia makin hari makin seronok nak beribadah, makin seronok nak buat baik, makin seronok nak menuntut ilmu. Allah pimpin kita. Tapi kena lawan dululah. Nafsu kita tu, bisikan-bisikan syaitan yang selalu mengajak kita buat benda-benda yang tak perlu sangat, yang rasa kita rasa hebat. Bisikan kawan-kawan kita yang memang belum lagi dapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah kata pasti kami akan tunjuk jalan kami. Tapi siapa yang tak pernah bermujahadah, tak pernah allocate masa untuk ilmu, untuk memperbaiki diri, maka dia tak akan dapatlah peruntukan ini. Petunjuk Allah Subhanahu, pimpinan Allah ni kita nak. Kan kita perasan ada kawan kita kan, kuliah selalu datang, sembahyang Jumaat datang, untuk ilmu rajin, baca Quran rajin, sembahyang duha lagi, sedekah banyak, gaji sama macam kita, kerja macam kita. Artinya kalau dia mati kita memang dia ahli syurga. Kita tak nak macam tu. Kita mati juga. Jadi kena mujahadah, kena lawan nafsu. Allah kata pasti akan kami tunjuk jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh. Allah ulang lagi, sungguh lagi, inna lagi, sungguh lagi. La kat situ lam taukid. Macam ladian lagu. Pasti, sungguh pasti Allah bersama dengan al-muhsinin. Muhsin ni pun panjang juga.
Muhsinin ini dalam terjemahan kita memang orang-orang yang memperbaiki amalannya, orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsin daripada perkataan hasan. Hasan maksudnya baik. Ahsana, ya, orang yang melakukan kebaikan. Ya, jadi pelakunya dipanggil muhsin. Muhsin ni orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi kita jangan lupa, dalam agama kita, hakikat kebaikan ni bila mana ada ihsan. Ihsan tu kata terbitan pada kalimah ahsanah tadi. Muhsin ni pelakunya. Kata terbitannya adalah ihsan. Ihsan memang di sudut bahasa maksudnya melakukan sesuatu dengan baik. Tapi dalam agama, ihsan tu apa dia? Buat sesuatu perasan Allah tengok. Jadi kalau kita betul-betul nak dapat, artinya buat apa pun kerana Allah lah. Okey, ngaji untuk ilmu sebab apa? Allah, aku ni sampai bila nak ada Allah dengan macam ni? Tu muhsin lah tu. Dan selagi mana kita ada perasaan itu, kita kekal dalam suasana kebaikan. Okey, artinya muhsin ni orang yang buat satu kebaikan, ibadat, usaha-usaha agama, dalam hatinya ada Allah. Itulah dia muhsin. Ya, muhsinin, orang-orang yang muhsin maksudnya. Jamak lah tu. Ya, jadi kita kena ada dua benda yang kita kena. Pertama, kita kena mujahadah. Yang kedua, kita kena ada ihsan. Artinya kita kena jadi muhsin dalam setiap amal yang kita nak buat. InsyaAllah Allah akan bersama kita. Bila Allah bersama kita, kita selesa lah. Ya? Kita sebab apa tak selesa nak buat benda baik, tak nak buat sedia untuk ilmu, nak peruntukkan sikit masa untuk agama. Sebab apa? Sebab belum ada Allah bersama kita. Itu je masalah kita. Dan punca kuasanya dua. Mujahadah, lawan nafsu sekejap. Tinggalkan benda-benda yang kita rasa hebat tu. Ya, demi kerana nak mendekatkan diri dengan Allah, mujahadah. Yang keduanya, bersama mujahadah, tolong bawa dalam hati tu ada Allah sedang tengok aku. Sebab ihsan kan masuk gitu. Rasulullah bila ditanya tentang ihsan oleh Jibril, dan baginda jawab sendiri, Rasulullah kata, anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, kamu menyembah Allah, kata kamu jadi hamba Allah seolah-olah kamu nampak dia. Kita kerja dan bos depan mata kita. Macam mana kerja kita? Gitu. Tapi Rasulullah tahu. Fa in lam takun tarah wa in lam takun tarah, dan jika kamu rasa kamu tak akan nampak dia. Dan memang itu pun kita tak nampak Allah kan. Bos boleh nampak, Allah nampak, tak nampak kita. Rasulullah pujuk kita dengan satu tip yang lain. Fa innahu yarak. Yakinlah dia tengok kamu, dia nampak kamu. Jadi begitulah. Jadi orang macam kita tadi, bos depan mata kita satu hal. Ada bos duduk di pejabat tapi dia kata kaca yang merintangi antara kita dengan dia tu, dia nampak kita, kita nampak dia. Tu yang ihsan yang kedua. Kita kena bangunkan rasa tu. Bersama sembahyang kita, usaha kita buat. Sebab tu pasal tak dalam mazhab kita dibantu dengan lafaz niat. Lafaz niat ni tuan-tuan, tak usah bergaduh pasal bid'ah. Kita kena tahu ulama' dulu dia ikhlas buat kerja dan dia tahu keperluan. Di hujung lafaz-lafaz niat kita sebut apa? Lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Dalam bahasa jiwa kita, untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah, supaya tak ada benda lain yang mengganggu hati kita ni. Supaya kita dapat untuk ilmu, datang untuk ilmu lillahi ta'ala. Aku datang untuk ilmu ni untuk Allah, supaya aku dapat baiki sembahyang aku. Begitu. Dan bila mana ada dua benda ni dalam hidup kita, ada mujahadah, ada ihsan, rasa diperhatikan oleh Tuhan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Hannan, Al-Mannan, Al-Dayyan, Subhan, Al-Musta'an tu, maka insya-Allah kita akan dapat kebaikan dan selesa dengan jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita yang sementara cuma ini. Saya ulang balik semula. Wallazi najahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Artinya dia nampak je jalan kebaikan. Ada orang tak nampak. Kita kuliah dah bertengok. Ada kuliah Zuhur ke sekarang ni? Saja gurau je. Itu yang teknikal. Tapi begitulah antaranya pun. Memang kadang-kadang kita dipermudahkan, direzekikan untuk nampak hidayah yang banyak. Tapi kalaulah kita ni tak ada pernah mujahadah, memang satu miss je lah, tak nampak. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah janji, Allah pasti akan bersama dengan orang-orang yang siasa membangunkan ihsan dalam jiwanya dalam melakukan ketaatan. Buat baik yang sebenar baik dalam agama bila mana ada Allah. Buat baik tapi bila tak ada Allah, tak ada ihsan, maka dia belum menjadi golongan muhsinin yang sebenar.
Jadi memang panjang perbahasan Muhsin ini, tapi saya ringkaskan begitu saja. Moga-moga kita tak rasa berpanjang-panjang sangat dengan benda yang berat, ya. Jadi kita tak sempat rasanya untuk menyambung perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum semayang. Dan jangan miss tuan-tuan, kuliah minggu depan dan minggu seterusnya kerana berkait langsung dengan solat kita. Kita akan mula membicarakan pada minggu hadapan berkenaan dengan bersuci taharah. Ramai orang tak tahu ni, kita jangan lupa bahawa Nabi SAW pernah berhenti pada satu kubur dan Nabi kata orang dalam kubur ni dia azab. Dua orang dalam kubur, salah satunya sebab apa? Dia tidak bersuci betul setelah mana dia buang air kecil. Jadi ada tata cara yang perlu kita sempurnakan, sebelum kita melayakkan diri untuk mempersembahkan diri kita beribadah dengan solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita makhluk yang sentiasa berhadath, bernajis. Kita bukan al-mutahharun, malaikat yang disucikan. Kita ni golongan al-mutatahhirin, orang yang bertarah, membersihkan diri. Kita nak ada Allah, kita tak layak, melainkan kita kena bersihkan diri, angkat najis, angkat hadas, barulah boleh ngada Allah. Tidak, Allah tak terima hadap kita. Allah tak hadap kita. Tapi baiknya Allah, bila kita sudi bersuci, Allah kata apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang sangat orang-orang yang bertaharah, membersihkan dirinya untuk melayakkan dirinya beribadah menghadapnya. Begitulah yang indahnya bila mana kita beribadah dengan ilmu, dengan panduan agama, maka kita akan melakukan satu perkara itu dengan selesa. Jadi rumusan daripada bicara kuliah kita pada tengah hari ini adalah, pertama sekali kita perlu menuntut ilmu, bila mana nak mempersembahkan ibadah solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Beramal tanpa ilmu itu gila, dan tidak diterima, dan ilmu itu merupakan imam, benda hadapan sebelum kita beramal. Dan ilmu yang berkait dengan semayang ini ada 4 perkara. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh salah, ilmu ibadah salat sendiri, kefahaman ibadah salat, yang ketiganya ilmu tasawuf, ilmu hati kita, dan yang keempatnya ilmu tajwid Al-Quran untuk betulkan bacaan-bacaan dalam salat kita. Dan begitu juga kita bercerita tentang ilmu pelengkap, iaitu ilmu yang nanti juga kita akan lalui, iaitu ilmu bahasa Arab, dan secara khususnya bahasa Arab yang kita sebut, ucapan bahasa Arab yang kita sebut dalam solat perlulah kita hayati dan fahami juga gerakan-gerakan solatnya. Dan semua itu perlukan mujahadah. Semua itu perlukan mujahadah dan ihsan dalam jiwa kita, perasan Allah perhatikan kita, agar kita betul-betul mendapat kejayaan dan dapat bimbingan, panduan, pedoman kekal bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu janjinya dalam surah Al-Ankabut ayat 69 tadi. Begitulah di ujung kitab ni Ustaz Muka Ali menyatakan, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Kalau tuan-tuan betul-betul mahukan ilmu, tuan-tuan boleh saja programkan, hidup tuan-tuan ada masa untuk belajar ilmu. Tapi kalau tuan-tuan tak mahu, beralasan banyaklah. Saya ni anak balik sekolah, saya ni bini saya tak masak nasi, saya kena masak nasi, saya ni kena beli lauk tiap-tiap hari. Subhanallah, susunlah masa. Sebab untuk dunia kita pandai sangat musuh masa, tapi untuk ilmu, untuk hubungan langsung kita dengan Tuhan, pandai-pandailah kita mengurus masa. Sebab itulah juga bukti mujahadah dan ihsan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah berakhirnya kuliah hari ini. Maka kita tutup dengan serangkap selawat. Selawat macam mana kita nak buat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghali,
أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untungnya kita jadi umat Muhammad. Sekian dulu, moga ada rezeki kita bertemu lagi. Wabihi wallahu alam. Terima kasih ke atas kehadiran dan layanan tuan pada saya. Tuan-tuan, saya seorang kat sini, ya. Dan tolong selepas ini tolong tekan butang share untuk kita sharekan ilmu ini supaya dapat merangsang rakan-rakan kita untuk mengaji dan belajar tentang solat. Moga-moga, ya, usaha kita itu menjadi petanda bahawa kita telah mengusahakan kebaikan, dan kebaikan yang andai nanti ada rakan-rakan kita yang berjaya solat dengan tepat, kitalah pencetusnya, kita dapat pahala sama. Ya, panjang-panjangkan. InsyaAllah semoga bertemu lagi di minggu hadapan dengan lafaz yang mulia, dengan keampunan yang saya pinta. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul semua. Assalamualaikum.